Peristiwa gubir yang berlaku pada 26 April 1976 ini telah dilaksanakan oleh sepasukan anggota keselamatan yang dinamakan sebagai Operasi Kota. Cerita terhempasnya helikopter di Malaysia seringkali kita mendengar dari dahulu sehingga ke hari ini. Pada tahun 1976, berlakunya satu tragedi terhempasnya helikopter Seiko Sky S61A4 Nuri ketika dalam perjalanan untuk menghantar bekalan senjata di hutan gubir Kedah. Peliknya, helikopter jenis ini telah banyak kali terhempas sejak tahun 1969 lagi. Semasa berlakunya darurat sekitar tahun 70-an, kerajaan telah melancarkan satu gerakan bagi membantras pengganas komunis di Malaysia, termasuklah di sekitar utara tanah air. Kisah terhempasnya helikopter ini berlaku ketika Ops Gubir yang terletak di kawasan Gubir Kedah. Kawasan ini menjadi saksi sejarah hitam terutama kepada anggota Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM). Betapa kejamnya pengganas komunis dalam cubaan merampas kedaulatan negara sehingga tergamak melakukan apa saja. Di atas keganasan yang dilakukan oleh komunis, Angkatan Tentera Malaysia telah memutuskan untuk melakukan serangan balas, terutama di kawasan yang disyaki menjadi kubu kuat mereka. Namun strategi harus disusun bagi mengelak sebarang kesilapan dilakukan. Setelah beberapa risikan, dianggarkan seramai 400 anggota komunis berada di situ dan sebanyak 3,600 jerangkap sama dipasang di sekitar kubu tersebut. ATM menghantar 60 anggota tentera bagi mengepung kawasan tersebut. Hal ini amat membimbangkan dengan pelbagai perkara di luar jangkaan yang akan berlaku. Untuk melawan pengganas komunis yang ramai, pihak tentera perlu menukar strategi ketenteraan bagi menyerang kemarahan pengganas. Antara taktik yang digunakan anggota tentera adalah menyerang menggunakan helikopter pada waktu malam. Hal ini disebabkan kawasan perkampungan itu telah dikawal ketat selain banyak terdapatnya jerangkap sama. Namun, tiada siapa yang dapat menduga pada pagi 26 April 1976 ketika helikopter yang membawa bekalan peluru, bahan letupan dan 11 anggota tentera ini dalam perjalanan ke pos-pos tentera di perbatasan Malaysia-Thailand telah terhempas setelah ditembak jatuh oleh pengganas komunis. Helikopter ini dipercayai telah terhempas di sekitar Ulu Muda Gubir antara jam pukul 10 hingga 10.30 pagi. Bagaimanapun bekalan peluru dan bahan letupan sempat dihantar selepas kejadian walaupun dengan jumlah yang tidak sama. Kesemua 11 anggota di dalam helikopter itu disahkan telah meninggal dunia. Antara 11 anggota tentera itu ialah Major Haris Rejab, Kapten Udara Mustafa Kamal bin Muhammad Syafi'i, Kapten Udara Choi Yubo, Kapten Sulaiman bin Abdullah, Lieutenant Ibrahim bin Zakaria, Lieutenant Udara Wan Musih bin Wan Salim, Lieutenant Udara Chun Min Tek, Sarjan Udara Leong Ying Hong, Sarjan Kames bin Dolmat, Kopral Kamaruzaman Zakaria, Las Kopral Suandi bin Salim. Seorang saksi yang terlibat dalam misi mencari helikopter ini dikenali sebagai Sarjan Besar Yusuf bin Abu. Ketika itu, dari unit Regimen Gerak Khas RGK telah menceritakan pengalaman hitam ini setelah mendapat perkabaran helikopter itu terhempas. Beliau dan 3 anggota lain telah ditugaskan meninjau di sekitar kawasan Kem Gubir dengan menaiki helikopter lain. Operasi menyelamat dilancarkan setelah beberapa jam melakukan tinjauan. Akhirnya mereka melihat kepulan asap hitam di udara. Setelah menghampiri kawasan tersebut, mereka dapat melihat dengan jelas sebuah helikopter Nuri sedang terbakar. Mengesahkan maklumat itu, mereka menghantam isyarat ke Kem Gubir mengenai situasi yang berlaku. Apabila tiba di lokasi nahan tersebut, pasukan penyelamat telah menjumpai mayat pertama yang masih sempurna bersandar di tepi pokok, manakala mayat kedua ditemui di tempat duduk juruterbang sebelah kanan. Sementara itu, mangsa-mangsa yang lain berada di dalam pesawat yang sedang terbakar. Bantuan tambahan diperlukan bagi menangani situasi itu. 5 lagi anggota tentera yang diketuai oleh Sarjan Hussein
telah datang membantu. Kesemua mereka terpaksa bermalam di tempat kejadian dan keesokan harinya, siasatan punca nahas dilakukan. Mereka terkejut apabila melihat keadaan mayat yang sungguh ngeri dan menyayat hati. Ada mayat mangsa yang telah putus tangan dan kaki. Malah ada juga yang terpisah kepala dari tubuh. Mana-mana anggota yang terpisah dan terputus itu, pihak penyelamat memasukkan ke dalam satu beg. Dan mayat yang masih elok lagi, keadaannya diasingkan satu persatu. Misi menyelamat itu selesai pada jam 11.30 pagi. Menurut Sarjan Yusof, beliau dan Sarjan Hussein yang terakhir meninggalkan kawasan tragedi itu, beliau masih ingat kawasan itu dan tiada siapa lagi yang tertinggal, serta kesemua mangsa disahkan meninggal dunia. Begitulah peristiwa sedih ini berlaku. Mungkin generasi zaman sekarang tidak tahu tentang peristiwa ini. Namun ianya bukan halangan untuk kita berterima kasih kepada pejuang-pejuang tanah air kita. Sungguh besar pengorbanan mereka kepada tanah air sehingga sanggup korbankan jiwa dan raga demi negara tercinta. Sekian, terima kasih.